والضعاف وإلى روح سادتنا أهل كساء رسول الله محمد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب فاطمة الزهراء الحسن والحسين وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته وأتباعه وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويشكرهم الجنة ويفرج عن المسلمين واختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف والعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك الذي تتنزل عليه الرحمة والبركة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الرحمة ويجعلنا من أهل البركة ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى إن شاء الله. آمين رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan rahmat daripada Allah, maka kita dipertemukan pada malam ini, yang mana insya-Allah start daripada bulan ini kita akan bersama setiap bulan insya-Allah, kalau dipermudahkan Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kena bersyukur pada Allah. Zaman dahulu orang mencari ilmu dengan mencari ulama. Zaman kita ulama datang. Kalau tak ngaji semua tak tahu lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dia suasana maghrib ni, dia rasa lain dengan suasana subuh. Sebab subuh ni orang tak buat maksiat lagi, orang pagi. Dia maghrib ni daripada pagi tadi ni orang tu buat maksiat, dia rasa lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ada benda yang kita buat tak boleh daripada mata kita, mulut kita, telinga kita, daripada lepas subuh tadi sampai maghrib. Mudah-mudahan kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan baca hadis, kitab hadis. Ini antara yang dicadangkan di sini. Saya sebenarnya nak baca kitab duk mikir, tapi banyak tak ada di Malaysia. Ada satu kitab tu cukup bagus, tajuk kitab tu Adab Sulukil Murid, adab perjalanan orang yang nakkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kitab tu tak ada terjemahan di sini, yang bahasa Arab pun tak ada. Jadi nak memudahkan tuan-tuan, maka ambil kitab ini, iaitu 40 hadis penawar hati. Aku RM6. Tuan-tuan baca kitab ni boleh masuk syurga. RM6 tuan-tuan. RM6 tuan-tuan. Kalau tak beli aku tak tahulah. Ketekuk tak hidup masih betul. RM6 tuan-tuan. Subhanallah. Surau kena kumpulkan beli. Jangan jadi macam ada surau saya mengajak, lalah aku yang beli, tak bagus pada orang. Tak sampai begitu sekali. Saya ikhlas, tapi nak kata sedih sama kita. Kenapa yang RM6 ni pun payah nak beli? Tuan-tuan, kita beli benda berapa cukup banyak. Kita bayar escrow tiap-tiap bulan, tahap benda kita tengok dalam. Ini kita beli RM6, insya-Allah boleh masuk syurga. Bila kita mengaji, kita amalkan, masuk syurga. Bukan nak kata syurga tu murah. Kalau syurga tu murah, tuan-tuan, dah ramai orang beli. Nampak tuan-tuan kerja Allah. Tapi buku agama ni tak ramai orang beli. Nak kata mahal, Allah pilih. Jadi janganlah kita kata kita tak terpilih. Minta Allah pilih kita.
Insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimulakan kitab ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Maksud dia, belumkah tiba masanya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka mengingati Allah dan tunduk kepada kebenaran yang telah diturunkan kepada mereka, dan janganlah mereka menjadi seperti orang-orang yang terdahulu yang telah diturunkan kitab padanya, kemudian berlalu masa yang panjang atas mereka sedangkan mereka masih belum insaf, lalu hati mereka menjadi keras dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang fasik. Surah Al-Hadid ayat ke-16. Kita baca tu nak ambil berkat kita mulakan. Sebelum kita ambil hadis yang pertama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum daripada tu yang mana dimulakan dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya saya dah syarah kepada tuan-tuan perempuan makna bismillahirrahmanirrahim. Yang mana ta itu lil musahabati ma'at tabarruki. Ismun itu minas sumu wa wal ulu. Ismun itu maksud dia apa? Ismun itu nama daripada maksudnya sumu wa wal ulu, tinggi. Jadi di situ dapat faedah sesiapa nak meletakkan nama pada anak dia, letak nama yang mulia dan tinggi. Jangan bubuh nama anak yang pelik-pelik. Kemudiannya isim Allah. Allah apa dia? Al-Dzat wajibatul wujud al-mustahiq li jami'il kamalat wal munazzah jami'in naqais. Yaitu Allah itu satu zat yang wajib kewujudannya, yang berhak kepada segala kesempurnaan, yang terhindar daripada segala kekurangan. Ar-Rahman apa dia? Al-Mun'imu bi jala'il ni'am. Pemberi nikmat-nikmat yang besar dan kasar. Contohnya mata, Allah beri semua orang mata. Allah memang pemurah. Kereta, Allah beri semua orang kereta. Kadang-kadang orang yang jahat lagi besar kereta dia. Orang kafir lagi terang mata dia. Tapi tak semua dapat nikmat daripada sifat Allah Ar-Rahim, iaitu Al-Mun'im bidaqa'iqin ni'am, iaitu memberi nikmat yang halus daripada nikmat yang kasar. Contohnya mata, nikmat halusnya penjagaan mata. Kereta, nikmat halusnya penjagaan kereta daripada pergi tempat maksiat. Kaki, nikmat yang halusnya penjagaan kaki dari melangkah tempat maksiat. Tangan, nikmat yang halus daripadanya jika dapat kasih daripada Allah, maka tuan-tuan dan dirahmati Allah, dijaga tangan kita daripada melakukan maksiat. Tak ramai dapat, nak dapat tak? Oh, kita tu sebut bila orang kata awak cintakan Allah, cinta Allah, sayangkan Allah, sayang, bohong. Hidung tak mancung, pipi tersong-song. Dia suka orang tak suka dia. Allah tak suka dia sebab Allah letak syarat. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah, kalau kamu mendakwa kamu mencintai Allah, menyayangi Allah, macam mana nak dapat pulang balas mana? Nak dapat pulang balas cinta Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yakni Muhammad. Ikut apa Nabi Muhammad suruh. Yuhibbukumullah, baru dapat apa? Ikut Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, baru dapat pulang balas kasih Allah. Oi, Allah kalau dah kasih orang, bukan kasih begitu aja. Allah kasih orang dia lain. Bila Allah dah kasih hamba dia, Allah bagi apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampunkan dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Karena itu datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ahabba Allahu 'abdan
memudaratkan hamba itu satu dosa pun. Maksudnya bukan maksud Allah jaga dia. Tadi dapat nikmat yang halus kerana apa? Kerana Allah kasih pada dia. Nak dapat kasih Allah, kenal Nabi Muhammad SAW. Ikut apa dia jaga. Ini kita tak mau ikut Nabi Muhammad SAW. Kita ikut hawa nafsu kita. Kita cukup takut tuan-tuan. Karena Nabi SAW pernah bersabda. Kata Nabi, qala Rasulullah SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Nabi kata, bila Nabi kata betul. Nabi kata apa? Al-kayyisu, orang yang bijaksana. Bila Nabi kata orang yang bijaksana, maka bijaksana sungguh orang. Orang kalau cakap dengan kita, awak ni cerdik lah, mungkin dia tipu, mungkin dia nak mengaku kita, mungkin dia nak buat sesuatu pada kita. Tapi Nabi bila kata cerdik. Nabi kata siapa orang cerdik kamu ke bumi? Al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang bijaksana, orang yang merendah diri dia. Dia tak rasa hebat duduk kat muka bumi Allah. Dia sama je. Semalam saya ceramah dekat rumah, ada rumah Tan Sri. Yang datang semua Tan Sri and dengan datuk-datuk. Saya kata apa? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya kata janganlah kita gunakan pangkat yang diberikan. Kita bersyukur pada Allah kerana mungkin jasa kita maka diberikan Tan Sri dan datuk. Tapi jangan digunakan untuk kita takabur dan mengangkat diri. Kadang-kadang kita mengatakan saya ini datuk, saya Tan Sri. Saya berkata, tapi manusia kan? Memang. Tapi saya ada jasa saya buat, saya datuk. Dan itu dapat Tan Sri, tak lama lagi saya dapat tun pula. Tapi datuk manusia kan? Memanglah saya manusia. Saya ingatkan malu asing tadi. Kalau malu asing saya pelik. Sebab apa? Saya akan respect, akan pelik kalau orang tu kita hebat macam mana pun kita berak cangkup juga antara macam. Betul tidak? Paling kurang pun duduk tuan-tuan. Duduk pun. Kalau tuan-tuan boleh tekan sui dia keluar kat dinding tadi tuan-tuan, aku dah respect tuan-tuan. Tapi sama. Bila air cantik macam mana, cuma kita hormat kerana jasa dia yang lain. Itu saja. Seorang kaya kita hormati dia bukan kerana kekayaan dia, tapi kerana sifat dermawan dia. Itu kita hormat dia. Seorang ulama kita hormat dia kerana apa? Kerana ilmu yang disampaikan pada kita. Sedangkan batang tubuh kita semuanya sama. Tuan-tuan dan dirahmati Allah SWT. Karena itu Nabi kata al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dan dia beramal dengan sesuatu yang selepas mati. Dia nak pakai itu besar pakaian, tapi kereta besar itu sebab untuk dia masuk surga. Rumah dia besar, rumah itu sebab untuk masuk surga. Anak dia ramai, anak itu sebab untuk masuk surga. Tiba-tiba Nabi kata wal ahmaqu. Allah. Ni Nabi cakap ahmaqu ni orang paling bodoh. Nabi kata. Bila kita kata orang bodoh, mungkin kita yang bodoh. Tapi bila Nabi cakap, memang bodoh betul. Bila sebut ahmaq ni, jangan bayang orang cerdik ada satu tak cerdik. Dia ni ahmaq. Dah. Ahmaq ni macam mana? Bodoh. Dia paling bodoh. Itu ahmaq. Sekumpulan bodoh, dia paling bodoh. Nabi kata apa? Wal ahmaq. Siapa orang paling bodoh kat muka bumi? Man atba'a nafsahu hawa. Yang membiarkan nafsu dia ikut hawa dia. Maknanya ikut ingkar pada Allah kerana nak memuaskan hawa nafsu. Tapi dalam masa yang sama wa tamanni 'ala Allahil amani. Tapi dalam masa yang sama dia dok harap macam-macam daripada Allah. Nah Allah, ya Allah masukkan aku syurga, ya Allah jauhkan aku dari neraka. Tapi dalam masa yang sama dia tak ikut jalan pergi syurga. Dia tak ikut jalan pergi neraka. Pergi neraka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Orang ni Nabi kata orang paling bodoh. Sebab contohnya orang ni dia nak pergi Kelantan, tapi dia naik bah pergi neraka. Orang tebak kata, Encik nak pergi mana? Saya nak pergi Kelantan. Ini bah pergi neraka je, Encik naik pas satu lagi. Tak apalah saya naik ni, mana
kita tengok hadis yang pertama malam ini. InsyaAllah. Dengan ni hadis Nabi Anas bin Malik. Kalau dia nak baca hadis Nabi, orang kalau tanya Anas ni khadam Nabi. Dia kata, wahai Anas, aku nak dengar sesuatu yang disampaikan Nabi kepadamu. Nanti kejap, dia pun masuk dalam. Dia masuk dalam, dia mandi, dia berwangi-wangi, dia pakai jubah dia naik atas tempat tinggi, dia duduk, dia pun baca qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punya hormat dia pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita zaman sekarang main bedal. Imam-imam khutbah pun kadang-kadang main bedal. Kadang hadis bunyi man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Tapi dia sebut man ra'i minkum. Saya sensitif mungkin orang kata, "Alah Ustaz, silap sikit je dah. Ni hadis Nabi. Patutnya kalau kita nampak Nabi itu tinggi pada mata kita, maka kita bersungguh sebelum nak baca khutbah." Itu yang tak pekat tu, banyak orang tidur lagi. Tuan-tuan dan